الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi surau, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita akan ada dua sesi. Yang pertamanya kita akan bincang secara ringkas berkenaan dengan ibadat korban. Lepas tu yang keduanya, sesi yang kedua adalah sesi soal jawab. Jadi sesi soal jawab ni ahli jemaah lah yang kena tanya apa tau, kamu nak tanya ahli jemaah. Kalau kamu tanya ahli jemaah dah jawab slow. Ni ada live ni. Nak suruh apa tanya boleh, nanti kita urang-urang apa tanya, buat biasa. Lepas tu ada live ni. Sedap dia jawab. Okey. Jadi ahli jemaah yang tanya apa. Kalau tak ada soalan apa tanya ahli jemaah pula. InsyaAllah kita akan bincang sekadar masa yang kita sempat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada hamba-Nya adalah ibadat korban. Sebenarnya ibadat ni kalau kita tengok kepada ganjaran pahala, kita akan dapati ia bukan semata-mata bebanan yang dibebankan kepada kita, bahkan ia adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Bermacam-macam ibadat yang Allah Subhanahu wa taala buka pintunya kepada kita semua. Tinggal lagi kita masuk ataupun tidak. Antara ibadat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ibadat yang dikenali sebagai ibadat korban. Soalannya, apakah maksud, definisi, ta'rif ibadat korban? Ibadat korban adalah ibadat yang cara melaksanakannya adalah penyembelihan binatang tertentu di dalam waktu tertentu, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ibadat korban. Jadi ibadat korban adalah suatu ibadat yang cara pelaksanaannya adalah penyembelihan binatang yang dikenali sebagai al-an'am, iaitu unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, di dalam waktunya, iaitu setelah daripada terbit matahari pada hari raya dan berlalu tempoh 2 rakaat sembahyang, lepas tu 2 rakaat, 2 khutbah yang ringkas, sehinggalah terbenam matahari pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ibadat korban. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat korban adalah suatu ibadat yang disyariatkan dan dituntut kepada kita. Asal pensyariatan ibadat korban adalah berdasarkan kepada dalil daripada Quran dan daripada sunnah. Dalil daripada Al-Quran antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Hendaklah sembahyang untuk Tuhanmu dan hendaklah menyembelih binatang. Sebahagian daripada ulama tafsir menafsirkan ayat "Fashalli li rabbika wanhar" adalah sembahyang hari raya dan sembelih binatang korban. Baik, begitu juga di sana ada beberapa hadis yang dijadikan sandaran tentang pensyariatan ibadat korban. Okey, itu secara ringkas. Hukum melaksanakan ibadat korban. Ulama berbeza pandangan.
majoriti ulama, termasuklah ulama mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan melaksanakan ibadat korban hukum dia adalah sunnah muakkadah. Apa maksud sunnah? Sunnah ini adalah suatu yang dituntut oleh agama, tetapi tuntutannya bukanlah tuntutan mu'tamad, bukanlah tuntutan yang putus, dengan maksud kalau sekiranya orang tu buat dapat pahala, namun sekiranya dia tinggal tidaklah berdosa. Baik, itu maksud sunnah. Dan sunnah ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang kuat tuntutan daripada syarak. Kerana melihat kepada beberapa sudut, antaranya adalah ibadat korban di antara ibadat yang sentiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat korban yang dikatakan sunnah saat itu, kadang-kadang sunnah itu adalah sunnah kifayah, kadang-kadang sunnah ain. Sunnah kifayah bagi orang yang mempunyai keluarga. Di dalam satu keluarga dituntut salah seorang daripada ahli keluarga tersebut melaksanakan ibadat korban. Itu yang dimaksud sunnah kifayah. Andai kata ada salah seorang daripada satu keluarga melaksanakan ibadat korban, maka gugur dah tuntutan daripada ahli keluarga yang berbaki. Dengan maksud ahli keluarga yang berbaki kalau tak buat pun tak ada masalah dah. Tapi kalau satu keluarga saat itu mampu untuk buat cukup dah syarat tuntutan, tiba-tiba dia tidak buat, maka dia telah melakukan perkara makruh. Orang yang mampu untuk melaksanakan ibadat korban tetapi dia tidak buat, maka dia melakukan perkara makruh. Okey, kita buat contoh lah, mudah. Kita buat contoh. Kita kata pasangan suami isteri, lepas tu ada anak, ada 5 orang. Baik, jadi tok lelaki kata kabur kepada bini, lepas-lepas dah abang buat sokmo dah, awak buat pula tahun ni. Dia kabur kepada bini dia. Tahun ni mahal sikit, orang kata 750 sebahagian awak pula. Tahun ni boleh pahala ke awak? Takkan saya seorang nak masuk syurga. Kata tu lelaki dia pada bini dia, awak pula dah. Sebab awak ni start daripada nikah sampai ke sekarang tak pernah buat pun korban. Kata tu lelaki kepada bini. Jadi bini pun kata, nampak juga dia saya buat, saya pun nak cari pahala juga. Kata bini. Baik, bini pun kata dah, piti abang wi ke saya. Kena tu lelaki jawab, wi piti ke bini. Okey, tak apalah. Jadi tu lelaki piti ke bini hak yang buat korban. Apabila bini buat korban, maka tuntutan melaksanakan ibadat korban sudah gugur untuk ahli keluarga mereka. Sebab ibadat korban bagi orang yang mempunyai keluarga adalah sunnah kifayah. Baik, tapi kalau orang tak ada keluarga, hidup seorang diri je, start daripada muda sampai ke tua, hidup seorang itulah. Piti banyak, rumah ada, piti banyak. Tapi kalau bab nikah kau jadi takut, buat bab lain mengegur meja, tapi masuk bab nikah senyap. Baik, contoh duduk seorang, okey, maka bagi dia bukan sunnah kifayah, bukan sunnah ain. Maksud dari sunnah ain, dituntut kepada dia melaksanakan ibadat korban sekiranya dia mampu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat korban hukum dia adalah sunnah muakkadah bagi orang hak yang mampu. Orang hak yang dituntut melakukan ibadat korban adalah orang yang cukup 4 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiganya balik, yang keempatnya sebenarnya 5 sebab merdeka kita tak kira kerana sekarang ni semua merdeka belaka. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiganya balik, yang keempatnya adalah mampu. Maksud mampu, ukuran mampu dalam pelaksanaan ibadat korban adalah mereka yang mempunyai harta yang lebih daripada keperluannya dan keperluan orang yang di bawah tanggungannya dalam tempoh 4 hari. Kerana waktu korban 4 hari, maka kira tempoh 4 hari. Hari raya 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Contoh, makan minum dia dalam tempoh 4 hari tu, kita kata 200 riyal, 50 riyal sehari. Dia dengan keluarga dia 50 riyal sehari makan minum. Jadi 200 riyal. PT dia ada 1000. Contoh. Jadi bermakna hak lebih daripada keperluan dia saat itu cukup untuk dia buat korban, maka dituntut dia buat korban. Tapi kalau keperluan dia 200 riyal, berarti tapi dia ada 300 riyal, tapi mutu ada 3 uti, maka dikirakan mampu juga. Sebab dia ada mutu 3 uti. 3 uti ni dia hak lebih daripada suti tu, hak tu bukan keperluan dah tu. Hak tu bukan keperluan. Keperluan ni benda hak yang kita guna je, hak tu lebih daripada keperluan dah. Dia bukan mesti duit. Kita sebahagian daripada masyarakat kita dia ingat duit je. Dia bukan duit saja harta. Bahkan motor, harta, kereta, harta, rumah, harta, tanah, harta. Orang ni ada motor 3 uti. Motor hak yang keperluan dia suti je, hak 2 uti saat itu hak nak buat belawak je.
Nak nampak banyak aje. Baik, maka dia dikira mampu. Sebab motor tu adalah harta. Baik, dan beli ni tak semesti dengan duit. Dengan motor boleh beli. Pergi jumpa dengan tokai lembu, main lembu seekor, pitih ada. Apa nak bayar dengan motor? Tengok motor, tahu apa, boleh lah. Kalau boleh, bukan mesti dengan duit. Kita ni, oleh kerana duk beli dengan duit ni, kita ingat pembelian dan bayaran mesti dengan duit. Sebab kita duk beli dengan duit semua. Tapi kalau kita tengok sejarah di tempat kita dulu, masa zaman orang-orang tak ada pitih mana saat itu, bukan duit sahaja sebagai bayaran, bukan barangan-barangan lain dijadikan bayaran, pertukaran makanan, pertukaran benda, pertukaran. Okey, itu sebenarnya pembelian juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bilakah ibadat korban yang pada asalnya sunat bertukar menjadi wajib? Tadi kita cerita dah, pada asal ibadat korban hukum dia adalah sunat. Tapi dalam hal-hal tertentu hak sunat tu bertukar menjadi wajib. Apa yang disebut oleh ulama fiqh? Korban hak yang pada asalnya sunat bertukar menjadi wajib pada dua keadaan. Yang pertamanya apabila seorang tu bernazar. Dan kalau dia bernazar, maka jadi wajib. Cuma bab nazar ni kita kena bincang panjang lah. Malam ni kita tidak sempat nak bincang berkenaan dengan bab nazar secara terperinci. Waktu perlu kena bincang dalam dalam fiqh. Benda kau lafaz yang dikatakan nazar, apakah lafaz yang tidak dikatakan nazar, itu perlu kena bincang dalam kitab fiqh. Cuma secara ringkasnya kita nak sebut, apabila seorang tu nazar untuk melaksanakan ibadat korban, maka ibadat korban yang pada asalnya wajib bertukar pada asalnya sunat, maka bertukar menjadi wajib. Okey, kita buat contoh. Macam mana contoh dia? Contoh ni dekat dengan pilihan raya tu. Contoh, kalau nama aku naik ambil calon tahun ni, contoh wajib aku rebang seekor lembu. Dah ada rebuk nak calon. Bak calon ni kadang-kadang rebuk je kau. Baik. Naik nama calon tahun ni, duk seorang wajib atas gua rebang. Tiba-tiba naik dak setarang calon. Okey, ada orang gitu, ada orang lari. Ada orang yang dia tak bau. Jadi bunyi kata nama dia naik, aku tak bau tapi orang nak wih kau. Dia kata sekiranya nama aku dak naik tahun ni, maka wajib aku buat rebang seekor lembu. Contoh, kan nazar kau. Tiba-tiba dak naik sungguh. Kena buat rebang seekor lembu. Dah munazar. Okey, yang pada asalnya korban saat itu hukum dia sunat bertukar menjadi wajib apabila seorang tu bernazar. Okey, yang keduanya bertukar menjadi wajib apabila seorang itu menjadikan binatang yang di dalam miliknya sebagai binatang korban. Maksudnya dia menjadikan binatang dalam miliknya sebagai binatang korban, katakanlah dia beli kambing ataupun dia beli lembu, dia beli kerbau. Unta tak ada pak kita. Okey, kita buat contoh benda yang ada. Dia beli biri. Apabila dia beli biri, jadi biri ke kambing ke lembu ke kerbau ke jadi milik dia. Dia pun kata lagu mana, ini adalah binatang korban aku, ataupun aku jadikan binatang ini binatang korban. Maka ketika tu wajib dia kena buat korban dengan binatang tersebut. Dengan perkataan yang keluar daripada mulut dia tu menyebabkan korban tu, binatang tersebut wajib kena buat korban. Dia mengambil hukum nazar. Ini penting perlu kita kena faham. Dan kalau orang-orang tua dulu, orang tua dulu belajar lah, dengung ni pun di antara kampung ataupun di antara tempat ramai orang belajar dulu. Sebab sini dulu ada pondok dulu. Pondok Tok Guru Haji Biding ke betul dah kan? Baik. Jadi orang dengung antara tempat ataupun dengung ni antara tempat orang ramai orang belajar dululah. Lah ni ada ke belajar? Kan tak ada. Tapi kalau nak kira dengan hok dak belajar, ramai hok dak belajar lagi. Jadi orang tua-tua dulu bak cakap apabila dia beli binatang korban memang dia cukup jaga. Sebab dia nak lari daripada takut jadi wajib. Baik, dan nampaknya kita kena bincang panjang sikit. Apa yang disebut oleh ulama fiqh, khususnya mazhab Imam Syafi'i, ketika seseorang memiliki binatang yang boleh dibuat korban, tiba-tiba dia melafazkan dengan mulut dia, ini adalah binatang korban aku jadikan binatang ini binatang korban, maka binatang itu wajib dikorbankan. Sehingga kan dalam kitab fiqh menyebut lagu mana, apabila seorang dia beli lembu, ini dikata banyak berlaku kepada orang awam. Apabila dia beli lembu pada awal tahun ataupun dia beli lembu, maka orang tanya dia, nak buat benda dengan lembu? Dia kata nak buat korban. Maka lembu tersebut jadi korban wajib, sebab dia kata nak buat korban. Cuma di sana
Ada sebahagian daripada ulama, antaranya adalah seorang ulama besar nama dia Said Umar Al-Basri. Dia buat satu kitab yang mensyarahkan kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang mana dalam kitab tersebut dikata saigianya dilihat juga kepada qasa, orang yang menuturkan perkataan tersebut. Maksudnya dilihat kepada qasa, orang yang menuturkan perkataan tersebut. Maksudnya ketika orang tanya, dah awak benda dengan lembu ni, nak awak rebang. Baik, ketika dia kata nak awak rebang saat itu, adakah dia menjadikan lembu tersebut sebagai lembu korban, ataupun hanya menyatakan hasrat hati, keinginan yang ingin dia buat akan datang? Boleh faham ke tak? Ama di antara soalan yang banyak orang ngaju sehari dua ni, bab ni. Bab apa dia? Jadi kalau kita kata ini lembu ni nak awak rebang jadi wajib, rasanya kebanyakan orang awak rebang jadi wajib ke? Melainkan orang tu dia masuk di bawah orang anjur. Kalau dia pergi beli lembu diri, memang jadi wajib. Sebab dia nak pergi cari lembu dia, lembu rebang. Betul tak gitu? Lembu ada tak? Lembu nak awak benda, nak awak rebang lah. Dan lembu ni boleh awak rebang ke tak? Boleh awak rebang. Tengok, semua sebut lembu rebang lah ke? Apabila sebut lembu rebang, maka akan jadi wajib. Baik, banyak orang yang tanya sehari dua ni berkenaan dengan masalah ni, kerana dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila menjadi wajib, maka wajib disedekahkan ke semua daging tersebut tanpa boleh makan walaupun sedikit. Baik, okey, dalam bab ni yang nak perincikan sikit supaya kita faham dalam masalah ni. Dalam bab ni, ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya asas kita kena faham, apabila seorang tu melafazkan ini adalah lembu korban aku nak jadikan lembu ni sebagai lembu korban, maka wajib dia kena buat korban. Okey, itu asas. Kita kena faham asas dulu. Adakah setiap orang yang mengucapkan perkataan tersebut jadi wajib dia kena buat korban? Baik, di sini ada khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang pertama berpandangan bahawasanya setiap ucapan yang keluar daripada mulut pemilik lembu bahawa dia nak buat korban dengan lembu tersebut menjadi lembu itu sebagai lembu korban, wajib dia kena buat korban. Sama ada dia orang awam ke, orang belajar ke, tak kira. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata mana dimaafkan untuk orang awam, sebab orang awam tak tahu. Dimaafkan untuk orang awam. Orang awam tak ada masalah. Pandangan yang ketiga yang disebut oleh Said Umar Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah perlu dilihat kepada ucapan dia saat itu, maksud dia apa? Maksud dia untuk menceritakan hasrat hati apa yang ingin dibuat akan datang, ataupun untuk menjadikan benda tu sebagai binatang korban. Okey, mungkin kita tidak faham, melainkan kita buat contoh bab lain. Buat contoh bab wakaf. Katakanlah ada ahli jemaah kita ni, tak kira orang lelaki ke orang puan, dia pergi kedai hak jual sejadah banyak di kawasan Bandar Lungu. Lepas tu dia beli banyak, beli 20 lah. Dia beli 20 lah sejadah. Lepas tu orang kedai hak jual tu banyak cakap, dia tanya, "Oh, banyak wajib. Nak awak benda tahu kan awak mayang lah ke?" 20 lah sejadah. Makcik kata, makcik ingat makcik nak buat wakaf surah jadah ni. Makcik ingat makcik nak buat wakaf surah jadah ni. Baik, perkataan tersebut belum lagi jadah ni jadi barang wakaf, sebab dia hanya menyatakan hasrat hati yang ingin dibuat akan datang. Boleh faham ke tak? Tapi kalau dia kata mana, lepas daripada dia beli, dia kata ni, ini jadah ni wakaf kepada surah ni. Surah ni yang boleh ingat nama benda. Tak ingat nak tengok nama benda ni. Surah Haji Ibrahim. Baik, dia kata mana, jadah ni aku jadikan sebagai wakaf kepada surah Haji Ibrahim. Walaupun dah mari, jadah ni jadi wakaf lah, sebab dia telah menjadikan. Faham tak perbezaan di antara dua perkataan tersebut? Baik, okey, kita pergi kepada lembu korban saja. Ini pandangan sebahagian daripada ulama, dan pandangan ni yang lebih sesuai untuk difatwakan kepada masyarakat setempat. Jadi kalaulah dia memiliki lembu korban, kalau dia kata aku jadikan lembu ini sebagai lembu korban, jelas
lembu tu jadi lembu korban, wajib dia kena buat korban. Tapi kalau dia kata aku nak buat gerbang dengan lembu ni, maka kita kena tanya dia, apa kau maksudmu, qasadmu, niatmu dia. Kau niat daripada perkataan tersebut untuk menjadikan lembu itu sebagai lembu korban, maka jadi wajib. Tapi kalau niat hanya menyatakan hasrat hati, keinginan untuk melaksanakan ibadat korban pada masa akan datang, maka tidak jadi wajib. Ini di antara benda yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, binatang korban. Di binatang korban dia bukan semua jenis binatang boleh kita buat korban. Korban adalah ibadat. Dalam melaksanakan ibadat korban mesti kita kena ikut syarat yang ditetapkan oleh syarak. Korban boleh kita buat hanya dengan binatang al-an'am sahaja. Selain daripada binatang al-an'am tidak boleh. Sebab dia, sebab yang pertama Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami jadikan ibadat korban sembelihan sebagai ibadat kepada mereka supaya mereka menyebut nama Allah di atas binatang al-an'am yang kami rezekikan kepada mereka. Binatang al-an'am dalam bahasa Arab hanya merujuk kepada 3 jenis binatang sahaja: unta, lembu kerbau, kambing biri-biri. Hak ni je. Baik, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pun riwayat yang sahih daripada Rasulullah menyatakan bahawa Rasul berkorban dengan selain daripada 3 jenis binatang ini. Para sahabat juga tidak ada yang dinakalkan daripada mereka melaksanakan ibadat korban selain daripada 3 jenis binatang ini. Baik, jadi nak buat korban dengan itik tak boleh. Nak buat korban dengan ayam tak boleh. Nak sembelih saja tak ada masalah. Nak buat korban dengan angsa tak boleh. Nak buat korban dengan rusa tak boleh. Contoh kampung ni ada orang pelihara rusa banyak. Kata tahun ni kita buat gerbang dengan rusa sekali ya. Tak boleh sebab rusa bukan binatang al-an'am. Baik, ni benda hak yang perlu kita kena faham. Binatang al-an'am hak yang kita nak buat korban dia kena cukup syarat dia. Tidak boleh semata-mata binatang al-an'am untuk kita buat korban tanpa kita melihat kepada syarat. Di sana ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Yang pertamanya daripada segi umur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kata Rasulullah, la tadhbahu illa musinnah illa ay ya'sur alaikum fatadhbahu jaz'atan min ad-dha'n. Kata Rasulullah, mu jangan sembelih melainkan binatang musinnah. Mu nak buat korban tak boleh buat korban melainkan binatang musinnah. Apa maksud musinnah? Musinnah ni adalah binatang yang telah sampai kepada umur tertentu. Musinnah, kalau unta umur dia 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Kalau lembu, kerbau umur 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Kambing umur 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Ada pandangan yang kedua umur setahun masuk tahun yang kedua. Manakala biri-biri, Rasul kata tak apa, tak musinnah pun tak apa. Biri-biri boleh jaza'ah. Jaza'ah ni dia kecil sikit. Biri-biri anak muda tak apa. Dia biri-biri Rasul izinkan jaza'ah. Jaza'ah ni pandangan yang pertama umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Pandangan yang kedua umur dia 6 bulan ke atas. Baik. Cuma masalah biri-biri kalau tak cukup umur setahun masih lagi boleh buat korban tapi dengan syarat telah bersalin gigi. Jadi biri-biri dua. Yang pertama umur dia setahun, yang keduanya bersalin gigi sebelum daripada setahun. Okey, itu umur yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena faham korban ni bukan semata-mata daging. Bukan. Oh, lembu saya bapak lembu saya. Tapi umur baru setahun. Dah cukup lagi 2 tahun ataupun dah sampai setahun tapi besar. Sebab saya, kaedah saya pelihara tu dah macam orang lain pelihara. Saya pelihara lembu saat ni tu macam saya pelihara anak saya sendiri. Kata dia. Jadi memang siang malam makan, lepas tu saya proses sendiri makanan. Paroklah BBT. Tapi besar lembu saya. Umur 10 bulan bapak lembu. Boleh dia buat korban? Tidak dibolehkan. Sebab dia, sebab korban bukan semata-mata daging. Bahkan perlu menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Kalau semata-mata daging, maka pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada kita untuk melaksanakan ibadat korban dengan binatang yang besar dalam masa yang sama tidak cukup umur. Tapi daripada segi kalau kita tengok kepada dalil syarak, ternyata Rasul tidak membenarkan buat korban daripada binatang walaupun besar kalau tak cukup umur. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Bara' bin Azib.
Yang mana Bara' bin Azib kata lagu mana? Kata Bara' bin Azib, ada pok dara aku sebelah mak, nama dia Abu Burdah, dia telah melakukan korban sebelum daripada masuk waktu dia. Sebelum daripada mayang dia melih dah kambing dia. Maka lepas daripada selesai Rasul sembahyang, Rasul kata, melih dah. Kata Rasul, syatuka syatu laham, kambingmu ni kambing daging, dia bukan ibadat korban, sebab mu sembelih sebelum daripada waktu dia. Okey. Lepas tu dia pun tanya Rasulullah. Abu Burdah, seorang sahabat Rasulullah, pak saudara kepada Bara' bin Azib, tanya Rasulullah, amba ada jaza'ah minal ma'az, amba ada anak muda kambing. Kambing anak muda amba ada. Tapi kambing amba anak muda ni, kata dia kamu kepada Rasul, khairun min musinnatain, lebih baik daripada dua ekor musinnah. Nak rajak benda gemuk besar. Kalau gabung dua ekor musinnah, lebih baik dia. Azbahuha, boleh tak saya nak sebelih buat korban dengan kambing ni, hak dak cukup umur ni, hak besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izbaha, okey sebelih, tapi walan tasruha li ghairik, tapi benda ni tidak boleh untuk orang selain daripada-mu. Dalam riwayat yang lain Rasul kata la tajzi an ahadin ba'dan, lepas binatang kambing, anak muda kambing ni yang dah cukup umur ni, tidak memadai untuk sesiapa pun selepas daripada-mu. Baik, jadi benda kita faham. Jadi korban ni bukan semata-mata daging, bukan perlu kena mengambil kira terhadap umur binatang. Okey, tinggal lagi persoalan, dah kita nak tahu mana umur binatang, kita nak tahu mana? Jawapannya adalah kita percaya kepada pembekal. Kita percaya kepada pembekal, tapi ada juga pembekal pelawak. Kalau dia pelawak, kita tengok pada zahir dia saat itu tak pelawak, tiba-tiba pada hakikatnya dia pelawak, lepas tu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia ada sebahagian daripada pembekal memang tak kira halal haram, yang penting boleh pitih je. Sebahagian daripada pembekal, tapi bukan semua. Sebahagian, segelintir, tapi bukan semua. Di sana ada segelintir pembekal asal boleh pitih je. Asal boleh pitih, ada apa dah? Bukti mana? Bukti je orang bera lembu parok hilang. Dah siapa faham? Orang hak yang dia tak ada orang lain tak kau, orang hak yang tak pandai main lembu curi. Kita nak pegang lembu tak pandai. Orang hak yang bera lembu banyak-banyak ratus ekor hilang semua. Kat raya haji ni kau parok hilang. Jatang kau parok hilang. Jadi mereka tak kira dah benda pahala dosa, mereka tak kira dah. Yang penting ada keuntungan, bagai cukup. Yang penting ada keuntungan. Baik. Jadi kalau dia kena umur 2 tahun, pada hakikatnya dah 2 tahun. Kita kalau kita tengok pada zahir dia memang okey, boleh percaya aku. Tengok pada lembu pun dah sabar. Contoh. Maka sudah mencukupi untuk kita kata lembu tersebut cukup umur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara syarat binatang korban lagi adalah mesti binatang tersebut tidak ada kecacatan yang mengurangkan satu juzuk daripada benda yang boleh dimakan daripada binatang tersebut. Sama ada mengurangkan sekarang ataupun mengurangkan pada masa mendatang. Okey, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 jenis binatang ini tidak sah buat korban. Kata Rasul, arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 jenis binatang ni tidak memadai pada korban. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-awra al-bayyinu awaruha. Binatang yang mata dia buta sebelah, yang jelas butanya. Kalau buta sikit-sikit tak ada masalah. Mana buta sikit-sikit? Okey, mata dia asal okey, lepas tu naik putih. Dia ada binatang yang naik putih mata, naik selaput putih je. Tapi naik selaput putih sikit aja nampak lagi. Okey, itu tak ada masalah. Tapi kalau naik putih banyak mata dia sampai kalau nampak langsung, maka tidak boleh walaupun sebelah mata. Walaupun tubuh dia gemuk. Sebab dia kalau kita tidak bagi makanan kepada dia, kalau kita lepas, maka dia tidak mampu untuk makan seperti mana orang yang ada dua mata. Maka keadaan tersebut mengakibatkan pada masa mendatang, kalau dicari makanan sendiri, dia akan jadi kurus. Walaupun sekarang digemuk, tetap tidak dibolehkan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal arja al bayyinu arajuha. Binatang yang tempang
yang jelas tempangnya. Ukuran jelas tempang begini. Ukur jelas tempang, kata ulama, kalau kita lepas dalam kawanan dia, dia tertinggal belakang. Kalau kita lepas kawanan dia untuk ke padang ragu, dia ketinggalan di belakang. Jauh tinggal. Orang sampai dah Kuala Dungu, dia dah apa lagi? Contoh. Baik, maka tidak memadai. Walaupun tubuh dia gemuk. Sebab Rasul kata al-arja al-bayyin wa araja. Sebab Rasul sebut lagu tu. Kerana kalau kita biarkan begitu, dia cari makan sendiri, maka masa mendatang pasti akan jadi kurus. Sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut sekiranya binatang tersebut patah kaki, dalam proses untuk merebahkan binatang tersebut, untuk buat korban dah, masa berebah suruh saya muda berebah. Orang kawan ni darah panas, nampak lembu degil ke, dia buat macam ke orang curi, dia pakai katang sikit seorang sampai ke patah kaki kawan ni. Baik, perbuatan tu haram sebenarnya. Kita tak mau cerita perbuatan tu, kita nak cerita bila patah kaki maka tidak memadai buat korban, walaupun lembu tu tubuh dia besar. Sebab dia, sebab kalau kita masih lagi dia hidup dalam tempoh yang lama, kalau dimakan sendiri maka akan membawa kepada kurangnya daging, akan membawa kepada kurus binatang tersebut. Baik, berapa dah dulu? Yang ketiganya kata Rasul, wal maridah al bayyinu maraduha, binatang hak yang sakit, yang nyata sakitnya, nampak kering sakit. Yang keempatnya adalah binatang hak yang kurus kering, al-ajfa, kata Rasulullah. Al-ajfa ni binatang hak yang kurus kering, tak ada daging, sikit je daging. Kalau kita tengok tu dak tergamuk nak makan. Kalau belai tu lapah-lapah, mungkin tulang ada. Okey, kalau sikit-sikit tak ada masalah. Kalau kepong sikit-sikit tu tidak menjadi masalah. Dia hak yang kata tak boleh ni kurus kering. Kurus kering ni dalam kitab dia sebut pada tulang dia saat ni tu tak ada dah lembut, tak ada dah daging hak yang menutupi tulang dia. Tapi kita tengok pada zahir lah, pada luar orang tengok tulang dengan kulit je tinggal. Baik, hak tu tidak memadai. Tapi kalaulah perut je kepong tapi masih lagi ada isi, cuma kurus sikit, hak tu tidak menjadi masalah. Sebab banyak juga dia beli lembu ladang. Bila lembu ladang, buat balik 3 hari sebelum daripada rebang. Lembu ladang ni hak tak pernah kena tali. Apabila kena tali tu kok nak lari aja. Wi makan tak mau makan. Lembu ladang. Baik, hak wi makan tak apa, hak setengah pula penganjur dak wi makan langsung. Pun ada juga. Macam-macam kalau kita nak cerita bab penganjur ni, macam-macam. Ada pakai nak wi makan langsung. Dia tu penganjur tu pagi hari lepas subuh bahan dah kedai kopi. Tengah hari bahan pula. Lembu hak yang nak korban, hak yang sepatut kena memuliakan. Sebab Allah Ta'ala kata wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa hak yang memuliakan syiar Allah SWT fa innaha min taqwal qulub, elok gitu je. Sampai ke 3 hari kawan ni tak makan. Kapau. Tapi masih lagi ada isi. Tak kurus kering. Boleh buat korban. Tapi perbuatan membiarkan binatang tanpa bagi makan ke dalam keadaan kita ikat, maka hukum dia adalah haram, dilarang oleh agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang hak yang kita boleh buat korban tadi kita kata 3 jenis binatang. Lembu, unta, kerbau boleh berkongsi sebanyak 7 orang. Syarak mengizinkan lembu, kerbau, unta berkongsi sebanyak 7 orang. Okey, unta kita dah bincang lah. Kita nak bincang tempat hak yang benda hak yang ada di tempat kita je. Macam pengurusi majlis kita ke bawah tadi. Kalau tanya soalan, tanya hak yang berlaku di tempat kita. Benda hak yang tak berlaku tak usah lah. Benda hak yang tak berlaku tak usah lah. Tak usah tanyalah benda hak yang tak berlaku. Kita tanya benda hak yang berlaku di tempat kita je. Baik. Jadi nak tanya, boleh tak nak buat rebang dengan seladang? Tak usah lah. Sebab tak ada seladang sini. Tak usah lah. Benda-benda lagu tu tak usah. Baik. Kalau nak tanya juga, kena cari majlis yang lain. Sebab kita pendek dekat masa kan. Tidak sempat untuk kita bincang benda hak yang kita tidak buat. Baik. Jadi unta kita ada bincang. Kita bincang lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Lembu dengan kerbau boleh berkongsi sebanyak 7 orang. Okey. Apabila kita kata boleh berkongsi sebanyak 7 orang, maka kita kena faham bukanlah disyarat berkongsi sebanyak 7 orang. Itu kita kena faham, bukanlah disyaratkan berkongsi sebanyak 7 orang. Bahkan hak yang paling afdal, seekor lembu seorang. Hak tu paling afdal.
Seekor lembu seorang. Dah seekor lembu berapa? 4,500, 5,000 seorang. Bolak mata. Orang puan kata, Allah, parok 5,000 seorang. Padahal dia tukar mah tiap-tiap tahun tu parok lagi. Tukar mah tiap-tiap buat gaya. Hak parok lagi habis PT. Tapi hak tu dak belik mana mata. Hak ni hak 5,000 seekor ni belik mata nampak. Padahal hak ni hak yang akan menjadi simpanan dia selepas daripada mati. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Hak yang paling comel adalah seekor seorang. Hak tu hak yang paling comel. Cuma kalau nak berkongsi, boleh berkongsi sebanyak-banyak 7 orang. Lebih daripada 7 orang tak boleh. Nyepakat boleh 30 orang. PT sikit tiap-tiap bulan buat beli seekor lembu untuk korban 30 orang, tak jadi belaka. Boleh makan daging. Korban tidak sah. Kerana perkongsian seekor lembu tidak boleh lebih daripada 7 orang. Tapi bukanlah bermakna mesti kena 7. Kalau 5 pun tak ada masalah, 4 pun tak ada masalah, 3 pun tak ada masalah. Ada sebahagian daripada pihak penganjur, dia kata kita terpaksa membatalkan lembu yang ke-7. Dah apa pula? Sebab akhir-akhir saat-saat akhir 2 orang tarik diri, tinggal 5 orang je. Dia nak gebang kata dia. Ai, pelik pun dia. Jadi 5 orang dah dia buat gebang. Tak, tu salah gitu. Salah gitu cara tu. Jangan kita kata 5 orang nak dia buat gebang. Jadi kalau kita kata lagu tu seolah-olah kita kata mesti kena cukup 7 orang. Dia kalau tarik diri 2 orang, buat gebang 5 orang. Cuma gebang 5 orang saat itu, hak seekor lembu pakat 5 orang lah. Kena tambah sikit PT. Tambah sikit je. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kambing dengan biri-biri, dia tidak boleh berkongsi. Dia seorang je. Berkongsi tak boleh. Tok lelaki nak kongsi dengan bini untuk buat korban daripada seekor kambing, tak boleh. Kalau nak buat juga, seorang buat korban, lepas tu berkongsi pahala. Itu tak apa, berkongsi pahala tak apa. Tok lelaki buat korban untuk diri dia, lepas tu dia berkongsi pahala kambing tu dengan isteri dia. Itu tidak menjadi masalah. Berkongsi kambing lebih daripada seorang tidak sah ibadat korban. Okey, ini di antara perkara yang penting yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara syarat korban lagi mesti kena berniat. Niat, sebab korban ni ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Niat ibadat korban pada asalnya adalah orang yang ingin melaksanakan ibadat korban tu kena berniat. Sebab ibadat dia. Kenapa ibadat dia nak suruh orang lain niat? Okey, pada asalnya dia yang berniat. Tetapi agama mengizinkan kita mewakilkan niat kepada orang lain. Jadi bermakna boleh kita niat diri dan boleh kita wakilkan, kita serahkan, kita izinkan kepada orang lain untuk berniat bagi pihak kita. Awak tolong niat untuk saya boleh ke tak? Sebab saya hari tu tak boleh. Saya ada lain. Saya kena turun laut sebab bunyi kata soto hingga parok dengan air. Contoh hari raya. Jadi saya nak minta awak tolong niat. Boleh juga. Kita boleh berniat sendiri dan boleh kita wakil kepada orang lain. Waktu niat bila waktu niat? Pada asalnya setiap ibadat niat dia adalah pada permulaan ibadat. Korban, permulaan korban adalah proses penyembelihan. Maka pada asalnya niat korban adalah masa nak sembelih. Itu pada asal. Pada asal niat korban pada masa nak sembelih. Masa orang perebah, okey baik niat. Niat kejap je bukan lama. Tapi masalah orang kita ni tak faham niat, dia jadi timbul was-was, jadi rasa payah lah. Ya niat bukan payah. Dalam hati kita ada keinginan untuk kita buat korban daripada bahagian lembu kita, bahagian kita daripada seekor lembu tu. Niat dah tu. Dalam hati kita hadir satu bahagian daripada lembu ni adalah korban sunat aku. Baik, niat dah tu. Dia niat bukan mesti kena cakap dalam hati sahaja aku buat korban daripada satu bahagian daripada lembu ni. Bukan mesti gitu. Niat adalah benda yang cukup mudah. Apabila ada kehendak dalam hati kita untuk buat ibadat korban daripada lembu, hak yang tertentu, hak yang kita miliki itu sudah cukup dikatakan sebagai niat korban. Baik. Okey, niat mesti dilakukan pada proses penyembelihan. Cuma dalam bab niat korban, menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh diawalkan sedikit. Boleh diawalkan. Niat korban bukan mesti pada waktu kita nak melih. Dia nak niat korban ni sama dengan niat zakat. Niat zakat boleh niat diawalkan niat. Kita ada simpan fitih. Ni kita buat contoh. Kita ada simpan fitih.
Simpan pitih celah-celah batal kan, mocik-mocik tua-tua kan, dia simpan pitih celah batal. Lepas mati tu kau cek sipang 60,000. Hak baru ni tu minggu lepas ada seorang tu dia kata cek ada 60,000 dia kata. Celah ni mocik meninggal dunia. Ya orang tu disipang ikut dang gitu kan, bawa ada batal gitu. Bem-bem dah pandai dia. Jadi pakai tok celah batal gitu je. Okey, dia simpan pitih tau. Apabila cukup nisab, cukup haul, wajib kena keluar zakat. Okey, dia tok dalam batal dia ke tak kira lah. Okey, wajib dia kena keluar zakat. Dia pun bilang piti dia, semua sekali ada 60,000. Ada 60,000, wajib kena bayar zakat sebanyak 2.5%, iaitu 1,500. 1,500 lah kalau 60,000 kan. 1,500 wajib kena bayar. Baik. Dia pun ambil 1,500, dia tak tepi. Ni 1,500, dia pun niat. Ni adalah zakat yang wajib bagi aku ni. Memada dah niat. Pada asalnya ibadat zakat ni adalah masa kita bagi kepada asnaf. Sebab zakat ni dia beri, membayar zakat, memberi zakat kepada orang yang berhak menerima. Tapi kita niat sebelum daripada bayar kepada penerima, sah, tak ada masalah. Sama juga korban, kita niat korban sebelum daripada proses penyembelihan, sah. Baik, tetapi dengan syarat. Kena ingat, ni syarat ni ramai orang abaikan. Syaratnya adalah mesti setelah daripada ditentukan binatang yang disembelih. Kalau belum tahu mana binatang sembelih, mu niat tak jadi. Okey, boleh faham ke tak? Apa yang disebut oleh ulama, yushtaratu sudurun niyyati ba'da ta'yinil madhbuh. Disyaratkan niat setelah daripada ditentukan binatang yang disembelih. Kalau kita peserta, kita kata hamba hari raya tak ada jadi ni hamba nak ambil satu bahagian lembu 1,700 setengah dah. Lepas tu hamba nak niat lalu ala ni, tak sah niat. Sebab ada tak sah? Lembu tak ada lagi. Mu bayar biti saat ni tu ada lembu ke tak? Tak ada. Baik. Penganjur beli dah lembu 10 ekor. Dan mana bahagian saya? Saya dah tahu, tapi salah satu daripada 10 ekor ni tak boleh. Sebab dia sebab belum lagi tentu. Okey, kena jelas mana lembu aku. Ni lembu aku. Ni lembu aku satu bahagian daripada lembu ni. Barulah kita niat. Jadi kalau kita nak tahu mana lembu, sebahagian daripada pihak penganjur ni hak teruk lagi, ini perlu kena perbetulkan. Benda hak yang salah perlu perbetulkan. Kalau kita pakat biar orang buat gini lama dah jadi serba salah nak betul, sampai ke mati dah betul. Sampai ke mati dah betul. Jadi kita kena berani untuk memperbetulkan benda yang salah. Benda yang salah kita kena pakat betul belaka. Baik. Jangan tak perlu takut-takut orang makan nasi belaka. Bukan orang yang orang buat salah tu makan batu. Kalau dia makan batu bimbang juga. Sebab keturunan Yajuj Majuj. Kita bimbang tau. Jadi kalau pakat makan nasi belaka, tak ada masalah kita makan nasi, dia makan nasi. Takkan dia marah sampai katok kita dak. Royak molek royak molek, dan kita royak benda molek ni benda yang melibatkan agama. Kita nak perbetulkan benda yang salah, royak molek. Jadi benda salah kita kena perbetulkan. Ada sebahagian daripada masyarakat, ada sebahagian penganjur korban, dia beli, dikatakanlah dia buat 10 ekor lembu. Dia buka bahagian 70 bahagian. Dah seekor lembu 7 seekor lembu 7 orang. Jadi 10 ekor 70 bahagian. Setiap satu bahagian katalah 800. Contoh. Dia pun 70 saat ni tu kira bayar 70 orang bayar. Okey, bagai. Lepas tu dia beli 10 ekor lembu, tak ada tentu. Hak 7 orang ni lembu mana, 7 orang ni lembu mana. Setiap seorang tu ada satu bahagian daripada 10 ekor lembu ni. Hak ni tak jadi. Hak ni di antara benda yang perlu kita kena faham. Kita nak buat korban, kita nak pahala, bukan semata-mata makan daging. Kalau bos setakat makan daging tu, kita beli daging biasa pun tak apa, lebih murah lagi berbanding dengan daging korban. Dia apabila masuk jadi korban, jadi mahal lalu dah. Baik. Jadi ni di antara benda yang kita kena faham. Jadi kita tidak boleh kita nak berniat mereka setelah daripada ditentukan binatang yang disembelih. Kita tahu dah mana binatang kita. Ni dah tahu lagi mana binatang kita, jadi niat maka tak jadi. Ni di antara benda yang cukup penting yang perlu kita kena faham. Penyelesaian yang paling mudah, ni cara penyelesaian yang paling mudah. Baik, penyelesaian yang paling mudah adalah kita mewakilkan kepada pihak penganjur untuk berniat bagi pihak kita. Baik, selesai. Jadi pihak penganjur awak tolong berniat lah bagi pihak saya. Baik, selesai.
Jadi pihak penganjur dia tahu, ni lembu si fulan, ni lembu si fulan. Tapi kita wakil pihak penganjur beli bahagian kita, beli, terima, lepas tu niat, lepas tu ikutlah demo nak suruh siapa pun sembelih, saya nak terima daging je. Okey. Hak tu jelas, mudah, lebih mudah lagi. Baik, tapi kalau nak niat diri, biar jelas manakah lembu hak yang kita nak, lembu kita mesti kena tentukan lembu hak yang kita nak sembelih saat itu. Okey. Antara benda yang dibincang oleh ulama berkenaan dengan bab niat ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, adalah tentang bagi orang yang berniat awal, adakah disyaratkan waktu berniat saat itu setelah daripada masuk waktu korban ataupun tidak disyaratkan. Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama, dan pandangan ini adalah pandangan mu'tamad, berpandangan bahawasanya orang yang ingin berniat sebelum daripada masa sembelih, mesti dia kena berniat setelah daripada masuk waktu korban. Waktu korban setelah daripada terbit matahari, lepas tu berlalunya tempoh 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringkas. Contoh kita kata matahari terbit pukul 7, 2 rakaat sembahyang kita tak 5 minit, 2 khutbah yang ringkas tak 5 minit, 10 minit. Jadi 7.10 masuk dah waktu korban. Jadi apabila masuk waktu korban, barulah boleh dia berniat. Sebelum daripada tu tidak boleh. Okey, itu pandangan sebahagian ulama, dan pandangan ni pandangan yang kuat. Namun pandangan yang lain berpandangan bahawasanya tidak disyaratkan begitu. Imam Al-Asnawi dalam kitab Al-Muhimmat menjelaskan perkara ini, dia menyentuh perkara ini. Imam Al-Asnawi dalam kitab Al-Muhimmat dia kata al-aujah al-awwal. Pandangan yang lebih kuat adalah pandangan yang pertama, iaitu niat mesti dilakukan setelah daripada masuk waktu korban. Sebelum daripada masuk waktu korban tidak dibolehkan. Okey, itu maksudnya. Itu pandangan yang lebih kuat. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebenarnya ada lagi berkait dengan syarat-syarat bagi binatang korban, tapi kita rasa tidak sempat dah untuk kita bincang. Banyak lagi sebenarnya hak yang perlu kita kena bincang. Tak apalah, kita pergi kepada sesi soal jawab lah. Hak yang kita terlepas untuk kita bincang tu, kita jawab dalam sesi soal jawab, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, ada soalan ke tak? Tak ada pun nak berhenti. Ada soalan tak? Makcik-makcik ada soalan ni? Sila. Kan ni? Oh, 30 ya je? Lepas tu? Okey. Dia kira ada pihak yang menganjur ibadat korban, dia pun suruh bayar RM30 je. Kampung kita ke luar? Lebong kali. Kalau luar tu tak pernah nak percaya. Amba kata lebong tu sebab gini. Sebab Allah Rabbi, yang pertama sekali, benda yang melibatkan duit ni terlalu ramai ambil kesempatan. Haji, umrah, terlalu ramai ambil kesempatan. Haji, umrah, korban, akikah, terlalu ramai ambil kesempatan. Benda yang melibatkan duit. Mungkin benda akikah dengan korban ni dak pecah. Dak pecah penipuan dia. Tapi haji dengan umrah pecah penipuan sebab melibatkan orang sendiri. Orang pergi, kalau orang nak pergi tu dak pecah sekarang. Betul tak gitu kan? Kalau melibatkan duit, kena berhati-hati. Jadi dia kata nak buat korban boleh luar negara 30 ya je. Hamba tak percaya apa? Memang rasa tak percaya. Memang power. Melainkan kalau orang tu orang kaya, dia beli lembu, lepas beli lembu, dia kata tak apalah, aku nak sedekah kepada orang Malaysia ni. Siapa hak yang nak buat korban bayar 30 ya je. Aku beli lembu 5,000, lepas tu aku nak jual lembu saat ni tu 210 ya je. Dah 30 ya seorang, 30 kali 7 210. Baik. Tapi duk rasa hampir mustahil wujud manusia di zaman kita lagu tu. Hampir mustahil. Kita nak kata mustahil, hampir mustahil. Sebab biasanya orang kaya ni, ahli bisnes ni, mikir bab keuntungan semacam. Okey, boleh faham ke tak?
baik, hampir mustahil lah. Jadi kalau ada sungguh, tak ada masalah. Boleh tak kita nak masuk korban hanya bayar 30 ya? Kalau ada sungguh tak ada masalah. Jadi ada orang kampung kita, dia ada lembu banyak. Oh, banyak lembu dia. Ya, dalam hutang. Lepas tu, dia adik kampung 40 ekor. Ya saja, orang kampung hari tu. Mari lah, saya nak jual lembu 200 ya seekor, 200 ya seekor, 210 seekor. Jadi 210, 30 ya seorang. Kalau ada kabar ramai tak? Kalau ada. Gitu. Tapi hak yang masalah nak buat dalam negara, buat dua negara. Ia liar dah. Tapi kalau zahirnya memang berlaku penipuan. Zahirnya lah. Melainkan kalau dia takak gambar sungguh apa sungguh sekali. Siapa hak yang nak 30 ya? Dah kalau buat 30 ya orang masuk apa orang? Cuba bayangkan orang masuk. Tahu orang masuk 4 orang. Orang masuk kita tak dak banyak, kita tok 100 orang, 2 ekor lembu. 100 orang. Parah orang. Lepas tu dia pula pergi korban di sana tu. Ambil flight pula orang. Lempong atas darah kering. Wallahu a'lam dah. Tengok zahir memang dia nak percaya. Wallahu a'lam. Pertamanya buat orang korban hak dua negara. Ini buat dengan kaedah dia maksudnya. Lepas tu yang keduanya, contoh kita ni lihat buat korban terbang. Lepas tu kita pukul dia. Dia kira korban tu jadi wajib ke? Baik. Soalan yang pertama, orang tu nak korban luar negara, bagaimana kaedah yang sebetulnya, hak yang perlu dia kena buat? Jawapannya adalah oleh kerana korban ni adalah ibadat. Yang mana ibadat perlu kepada niat. Pada asalnya orang hak yang berkorban kena niat. Itu yang pertama. Yang keduanya, korban ni melibatkan binatang yang dimiliki oleh orang yang ingin berkorban. Jadi kalau bukan binatang kita, bagaimana cara untuk kita memiliki binatang tersebut? Lepas tu kena miliki. Okey, kita nak bincang cara memiliki. Cara memiliki, orang beri kepada kita ataupun kita beli. Baik. Jadi kalau kita nak buat korban luar negara, yang pertama kita kena wakilkan kepada seorang untuk beli bahagian kita. Yang keduanya, kita kena wakilkan kepada orang untuk berniat bahagian kita. Yang ketiganya, kita wakil juga untuk sembelih bahagian kita. Yang keempat, kita wakil pula untuk bagi daging kita. Sebab dia nak bagi ikut dam tak boleh, sebab nak makan orang. Jadi cara hak yang paling mudah, kita serahkan kepada pihak penganjur untuk beli bahagian kita, niat bagi pihak kita, sembelih bagi pihak kita, dan bagi daging bagi pihak kita. Okey, itu cara dia. Wakil kepada dia, serah dia belaka. Baik, wallahu alam. Okey, itu untuk jawapan kepada soalan yang pertama. Soalan yang kedua, orang tu simpang piti, dia kumpul piti, sebab dia nak buat korban tahun depan. Okey, dia kumpul sebulan, contoh dia kumpul 50 hiyah. Jadi 50 hiyah sebulan. Jadi kalau 12 bulan boleh dalam 600 hiyah. Jadi dah cukup tu, ditambah pula sikit lagi. Baik. Jadi adakah bila dia kumpul duit untuk buat korban, gitu, aku kumpul duit nak untuk buat korban, adakah wajib kena buat korban? Jawapannya tak wajib buat korban. Tidak wajib dia buat korban. Sampai cukup 600, tiba-tiba bini ngatur nak beli baju raya, piti tak ada piti tu je, boleh dia beli piti tu ke bini dia. Baik. Tapi janganlah buat gitu. Sebab tak wajib. Dia jadi wajib bila kita beli lembu ataupun kita beli kambing. Okey, lembu, kambing milik kita. Lepas tu kita kata ini adalah korban aku, baru jadi wajib. Tadi kita tak beli lagi. Melainkan kalau dia sana katakan kalau sekiranya pitih ni terkumpul sebanyak 600, maka wajib aku buat korban, maka tekah tu jadi wajib. Jadi wajib kerana benda, kerana nasab. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada dah Muslimat tak ada soalan. Okey, kalau tak ada kita berhenti sini dululah. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.